Ya, Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan setugas di sana. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Majdi ini Fizah ya, Nur Hafizah, bukan Nur Hayatul, dan sebelah saya Fakrul Razi. Apa khabar Majdi? Alhamdulillah, saya kabar baik pada pagi ini. Saya paling suka di kalau Majdi ni kalau membuat pendekatan menjadi seorang pekebun, petani, paling saya gemar menyaksikan dan dengan outfit sarung tangan, outfitnya memang menjaga SOP walaupun di kebun. Saya suka. Jadi mungkin kali ini adakah bahan semasa yang akan dibawakan berkaitan dengan itu ataupun tidak? Majdi, silakan. Untuk pagi ini tidak. InsyaAllah nanti di masa-masa akan datang saya akan cuba lagi lah membuat pendekatannya menyentuh dengan tanam-tanaman dan sebagainya. Silakan Majdi dengan info serta maklumat dari daerah Tutong. Baik, terima kasih kepada rakan setugas di Bandar Seribu Gawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada audio penonton. Alhamdulillah kita bersua lagi menerusi siaran lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong untuk pagi ini. Dan alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Tutong dalam keadaan yang baik dan saya percaya pada hari ini ramai di antara audio akan meluangkan masa bersama keluarga untuk memenuhkan lagi masa cuti di pagi Ahad ini. Dan antara aktiviti yang audio boleh ikuti pada hari ini adalah Tutongku Ceria yang diteruskan lagi pada hari ini pada jam 6 pagi sehingga 10 pagi nanti. Dan untuk makluman audio juga pada jam 6 pagi tadi Jalan Encik Awang telah pun ditutup dan insyaAllah akan dibuka semula pada jam 10 pagi nanti. Dan pelbagai aktiviti juga audio boleh ikuti menerusi Tutongku Ceria ini yang mana antaranya adalah seperti River Cruise, Bundle Bazaar, Mini Car Show, Rollerblade dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang dimuatkan bagi memeriahkan Hari Ahad Auda melalui Tutongku Ceria ini. Jadi Auda dialalukan untuk datang bagi memeriahkan lagi aktiviti-aktiviti yang diadakan pada pagi ini. Baik, Auda saya akan mengongsikan antara beberapa makluman semasa lagi. Namun untuk seterusnya mari kita ikuti pula bahan visual yang kami sediakan pada pagi ini. Pengaruh bahasa memainkan peranan yang penting dalam membentuk budaya dan melestarikan kelangsungan budaya sesuatu masyarakat. Namun, perubahan bahasa atau dialek yang berlaku terlalu pantas dalam budaya dan komunikasi sosial sesuatu masyarakat itu menyebabkan nilai bahasa tidak lagi begitu penting dipandang dalam kehidupan masyarakat hari ini. Dan dalam usaha untuk melestarikan penggunaan bahasa atau dialek tempatan, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka buat julung kalinya telah mengadakan bengkel pengenalan 7 dialek untuk membuka minda masyarakat umum akan kepentingan penggunaan dan pelestarian dialek tempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda. Alhamdulillah ketika ini saya juga berpeluang untuk mengikuti salah satu aktiviti yang diungkapkan di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong, iaitu untuk mengikuti bengkel pengenalan kepada 7 dialek. Dan kita juga mengetahui di negara Darussalam ini terdiri daripada 7 puak jati Brunei. Jadi wajarlah untuk kita ni mengetahui sekurang-kurangnya serba sedikitlah mengenai dengan 7 dialek yang ada di negara ini. Dan untuk itu Auda, teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Bengkel yang diadakan selama 1 hari ini mengetengahkan kepada pengenalan linguistik 7 puak jati yang disampaikan oleh fasilitator bengkel, Puan Hajah Norati binti Bakar, Pegawai Bahasa, Unit Perkamusan, Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Selain itu, 2 dialek tempatan iaitu dialek Tutong dan Dusun juga turut diajarkan bersama narasumber Songdai Babasa Tutong Yang Mulia Awang Haji Ramli bin Tunggal dan bersama narasumber Song Noh Jati Tuntut Sang Jati Yang Mulia Dayang Yapi binti Amin. Pada pengenalan linguistik 7 puak jati, para peserta mempelajari cara menyebut bagi ke-7 dialek tempatan seperti sebutan angka, mengenal anggota badan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bengkel pengenalan 7 puak ini yang di daerah Tutong, khususnya di Perpustakaan Daerah Tutong, Perpustakaan Dewan Bahasa Cawangan Daerah Tutong ini merupakan kali kedua. Kali pertama di daerah Temburong yang memfokuskan dialek Murut dan dialek Kedayan, dan kali ini kita akan membawakan dialek Dusun
dan dialek Tutong untuk di daerah Tutong. Ketujuh-tujuh dialek ini kalau kita lihat dari segi, saya akan membawa dari segi linguistiknya ataupun bahasa sumbernya. Sebenarnya ketujuh-tujuh dialek di Brunei ini merupakan tergolong daripada bahasa Austronesia. Jadi antara dialek-dialek ini tadi memang ada persamaan, ada juga kosakata yang sama. Misalnya antara Belait dengan dialek Tutong, misalnya perkataan lakau. Lakau itu berjalan maksudnya. Dalam dialek Tutong pun lakau, dalam dialek Belait pun lakau. Begitu juga dengan dialek Bisaya dan Dusun, memang ada sedikit saja perbezaan. Mungkin dari segi, memang ada perbezaan sebutan misalnya di akhir. Kadang-kadang Bisaya tidak kedengaran bunyi huruf H-nya, sedangkan Dusun ada yang kedengaran. Begitu juga dengan huruf bunyi eng dalam bahasa Belait, misalnya ieng tadi, ieng pinggang dalam dialek Tutong. Dalam dialek Belait juga ada bunyi eng. Lebih kepada sebutan ya. Ada juga yang maknanya yang sama lah, misalnya aal merujuk pada ayam, dalam dialek Belait menggunakan aal, ayam. Dialek Tutong juga aal. Dialek Dusun dengan Bisaya menggunakan manuk untuk burung, sama tu. Dusun dan Bisaya menggunakan manuk untuk burung. Jadi ada yang sama, ada juga perbezaan. Ada kadang-kadang ada dari segi sebutan sama, maknanya berbeza. Itu memang lumrah dalam sifat bahasa. Memang lumrah begitu. Sama juga dengan dialek Kedayan kan. Kedayan dengan dialek Brunei banyak yang sama maknanya, tetapi cara penyebutannya berbeza. Seramai lebih 20 orang peserta bengkel yang menyertai yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Mereka juga turut mempelajari cara menyebut leksikal dialek serta membina ayat berdasarkan gambar yang diberikan melalui aktiviti bersama narasumber bengkel berkenaan. Di sini, kami turut berkesempatan untuk mendapatkan pandangan daripada beberapa peserta bengkel. Dalam masa yang singkat ini, apa yang saya dapat belajar dari segi fonetik lah, yang mana apabila saya menerima penerangan daripada para pensara mungkin ataupun guru menerangkan, saya dapat belajar sedikit, yaitu cara sebutan dialek yang ada 7 di sini ada mempunyai perbezaan sebutan dari segi fonetiknya. Ada perbezaan yang ketara lah, saya dapat mempelajari di sana. Sebenarnya saya ni ibu saya pulang loh. Sebelah ibu saya adalah puak Dusun, sementara ayah saya orang China lah. Dialek dia mungkin saya rasa akan datang, ia akan pupus lah, akan pupus dan menjadi satu kerugian kepada satu khazanah. Saya anggap satu khazanah lah. Ia lama-lama akan jadi pelan-pelan dia akan ditelan oleh arus zaman lah. Jadi saya rasa sayang melihat bahasa daerah ni ataupun dialek ini semakin hari makin generasi muda kurang berminat untuk mempelajarinya. Saya ingin mengikuti bengkel pengenalan ini sebab kita boleh mempelajari dialek-dialek yang ada di Brunei. Generasi kita masa ini banyak yang tidak mengenali dialek-dialek dan mereka banyak menggunakan bahasa rojak sehingga mereka tidak tahu dialek-dialek mereka sendiri dan mereka dari puak mana. Jadi saya ingin mempelajari dialek saya sendiri sebanyak mungkin supaya saya boleh mengajar ke generasi yang lain. So kita ni tak boleh lupa apa yang ada di negara tadi. Tadi kalau ada sekiranya pelancong, kita ni boleh mengajar orang macam okey, di sini kami pakai bahasa dialek ani, kami ada 7 dialek, dialek ani nenek, and kami boleh mengajar orang daripada kami just bertutur sama orang bahasa Inggeris like common, and kami just bertutur orang in standard Malay. Kami boleh ajar orang lebih dalam lagi pasal Brunei. Para peserta bengkel turut diberikan buku mini panduan bahasa Melayu dialek 7 puak yang merupakan hasil inisiatif Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DBP. Untuk memperkenalkan penggunaan dialek tempatan, ia mengandungi kosakata serta leksikal umum dialek penutur ke-7 puak jati di negara ini.
Melalui inisiatif-inisiatif seumpama ini, diharap akan dapat mempertahankan kredibiliti serta melestarikan bahasa atau dialek tempatan yang berfungsi bukan sahaja sebagai perantaraan lisan, malah sebagai perantaraan ilmu pengetahuan yang penting dan sebagai alat komunikasi yang mewujudkan pembelajaran informal masyarakat. Ya udah, marilah ya kita sama-sama melestarikan 7 dialek bahasa khazanah kita ni, dan di sini juga Auda boleh menjadikannya sebagai satu sumber rujukan yang Auda boleh dapatkan di seluruh perpustakaan sebagai sumber rujukan habis kita juga. Dan Auda, saya kira sampai di sini saja pertemuan kita. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum.